Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video ini saja ada 3 tajuk dan 3 orang yang menyampaikan kepada kamu. Satu itulah syirik. Saya akan menyampaikan pada tajuk ini. Yang dua ada membaca Al-Quran, iaitu Syekh Abdul Hadi Babu Marah akan menyampaikan pada tajuk ini. Tiganya zakat fitrah, Datuk Fawaz Dome bin Zakaria yang menyampaikan kepada kamu pada tajuk ini. Adalah kita meneruskan kepada tajuk pertama, itulah syirik. Syirik itulah satu perkara yang kata Allah paling benci pada orang yang syirik. Disebabkan orang mensyirik ini mengambil benda lain, menggantikan kepada tempat yang paling besar, itulah Allah. Maknanya orang yang syirik ini dia akan berdoa kepada benda lain yang bukan Allah, memohon kepada benda lain yang bukan Allah. Contoh, memohon kepada kubur, memohon kepada pokok-pokok, benda-benda yang lain pada bukan Allah. Syirik ini terbagi pada dua. Satunya syirik akbar, iaitulah syirik yang besar. Duanya syirik asghar, iaitulah syirik yang kecil. Kepada syirik yang besar ni memboleh mengeluarkan satu orang kepada agama Islam dan tak dihalalkan ataupun tak dibolehkan masuk syurga selama-lamanya. Tak diampunkan dosanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ataupun golongan-golongan orang ini itulah murtad. Duanya syirik yang kecil. Syirik yang kecil ini dia tak akan keluarkan kepada agama Islam terus, tapi mereka ini sudah membuat dosa yang paling besar. Contoh syirik besarnya itulah memohon kepada benda lain yang bukan Allah, yakni kubur atau pokok-pokok atau apa benda yang bukan Allah. Kita memohon, kita berdoa kepada benda-benda itulah syirik yang paling besar. Contoh syirik halal ialah gantal-gantal yang kita guna kat sini, tali tekak, apa semua tu yang paling syirik yang kecil, tapi dosa yang paling besar. Sabda Rasulullah SAW, sesiapa yang menggantungkan tangkal, sesungguhnya ia telah mensyirikkan kepada Allah. Riwayat Imam Ahmad. Orang-orang yang mensyirik ini dia akan mengeluarkan kepada agama Islam terus. Itulah saya nak bagi tahu, kita sangat kena berhati-hati kepada perkara ini. Sebab perkara ini yang paling besar pada kita akan mengeluarkan kepada agama Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Hadi Babu Marah. Pada hari ini saya akan menyampaikan 3 adab ketika membaca Al-Quran. 1. Dianjurkan kita mensucikan dari hadas dan memakai pakaian yang sopan sebelum kita membaca Al-Quran. Aku tidak menyukai menyebutkan nama Allah kecuali dalam keadaan suci. Rawahu Ahmad. Yang kedua, membaca ta'awuz ketika memulai membaca Al-Quran. Firman Allah Subhanahu Wa Taala, apabila kamu membacakan Al-Quran, hendaklah kamu meminta perlindungan kepada Allah dari syaitan yang terkutuk. Surah An-Nahl ayat 98. Yang ketiga, berusaha membaca dengan benar, jelas dan dengan suara bagus. Firman Allah Subhanahu Wa Taala, bacalah Al-Quran dengan tartil. Surah Al-Muzammil ayat keempat. Yang dimaksudkan membaca dengan tartil adalah membacanya dengan jelas, pelan, setiap hurufnya. Tafsir Ibnu Katsir. Ini adalah adab-adab memulai membaca Al-Quran. Mengucap daripada saya pada hari ini, insya-Allah menjadikan manfaat kepada semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Fawaz Dome. Pada hari ini saya nak mari menyampaikan apa itu zakat fitrah. Zakat fitrah adalah zakat untuk badan jiwa
bisa juga dikatakan sebagai zakat untuk asal penciptaan. Zakat ini dikeluarkan saat waktu fitri, iaitu masyarakat tidak lagi berpuasa. Zakat fitrah secara istilah adalah zakat yang wajib ditunaikan setelah menyelesaikan Ramadan. Dari segala perbuatan sia-sia yang puasa, dari segala perbuatan sia-sia dan ucapan jorok. Zakat fitrah adalah zakat yang diwajibkan atas pribadi setiap muslimin, kecil atau besar, lelaki atau perempuan, budak atau merdeka. Dalil zakat fitrah Surah Al-Baqarah ayat 10. Syarat-syarat wajib zakat fitrah: 1. Beragama Islam dan merdeka. 2. Memenuhi 2 waktu, iaitu di antara bulan Ramadan dan Syawal walaupun hanya sesaat. 3. Mempunyai harta yang lebih daripada ketubuhannya sehari-hari untuk dirinya dan orang-orang di bawah tanggungan pada hari raya dan malamnya. Pengucap daripada saya hari ini insya-Allah menjadi manfaat kepada semua.